Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Malaysia Memilih. Bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu pelbagai isu telah pun kami bawakan. Dalam ketika kita melihat banyak parti telah pun mula mengumumkan manifesto masing-masing, pada masa sama kita ingin melihat dari segi perincian manifesto yang dibawa. Dan kita tidak boleh kesampingkan berkenaan dengan isu ekonomi. Terutama kalau dalam isu ekonomi ini kita tidak boleh lupakan bagaimana untuk meningkatkan pelaburan. Tetapi pelaburan yang kita akan bincangkan adalah pelaburan yang berkualiti untuk waktu ini. Bagaimana ianya mampu mencipta peluang pekerjaan yang lebih baik, memastikan terdapatnya kepakaran yang lebih ramai dilahirkan di Malaysia, pada masa sama mencipta peluang pekerjaan yang lebih baik sekaligus memastikan bahawa ekonomi negara ini terus dapat ditingkatkan. Jadi untuk kita bercerita dan juga memahami dalam konteks negeri, melihatkan antara negeri yang menarik untuk kita perincikan dari segi usaha menarik pelaburan masuk dan menangani isu pelarian intelektual. Dalam kata lain, brain drain. Kita nak terus sahaja bersama dengan Nuzuluddin Abdul Razak, wakil Esrawani, wartawan Esrawani yang ketika ini berada di Sibu. Nuzul, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan apa ceritanya, apa usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sarawak sebagai contoh dan apakah terkandung dalam manifesto-manifesto berkenaan dengan usaha untuk menggalakkan lagi pelaburan, mencipta peluang pekerjaan. Mungkin Nuzul ada perinciannya. Nuzul. Baiklah Haris, terima kasih. Kalau kita imbas kembali daripada 25 teras utama manifesto yang telah dilancarkan oleh Gabungan Parti Sarawak pada beberapa hari yang lalu, ada antaranya menyebut bagaimana usaha kerajaan negeri untuk sentiasa konsisten dan memastikan peluang pekerjaan untuk rakyat di Bumi Kenyalang ini, khususnya kepada golongan belia pada masa akan datang terus dapat memenuhi permintaan. Ini pastinya akan menjadi salah satu solusi bagi mengatasi masalah brain drain ataupun pelarian intelektual yang seperti Haris kongsikan tadi, bagaimana untuk memastikan graduan-graduan yang belajar ataupun graduan-graduan daripada Sarawak ini yang berhijrah ke luar negara untuk melanjutkan belajaran di IPT ataupun IPTS, IPTA untuk kembali ke Sarawak, mencurah bakti mereka, bertanggungjawab untuk sama-sama membangunkan ekonomi negara. Kita tahu dalam tempoh 5 tahun yang lalu, semasa pandemik juga kerajaan negeri berusaha untuk membenarkan pelbagai dasar dan juga peranan mereka sebagai kerajaan negeri dan memperkenalkan apa sahaja usaha untuk memastikan golongan belia dan juga masyarakat kini dapat meneruskan ekosistem ekonomi mereka dengan lebih baik. Selain daripada dasar digitalisasi yang pada tempoh pandemik lalu telah berjaya untuk melonjakkan industri kerajaan negeri melalui beberapa pengenalan perniagaan atas talian, dan juga dalam masa yang sama kerajaan negeri berusaha untuk mencari sumber baharu ekonomi. Selain perlu bergantung kepada industri minyak dan gas dan juga pembalakan, kerajaan negeri sekarang ini merujuk kepada bagaimana usaha untuk menarik pelaburan asing, khususnya dalam industri teknologi hijau dengan penghasilan hidrogen dan juga carbon trading. Perdagangan karbon sekarang ini menjadi tumpuan dunia. Malah sebelum ini kerajaan negeri dipimpin oleh Tan Sri Abang Johari Tun Openg selaku Premier Sarawak dan juga pengerusi GPS telah berhijrah dan juga mengunjungi beberapa negara. Contohnya di Jepun, Singapura, China dan juga Korea untuk menalaah apa antara aspirasi dan juga intipati mereka ke arah penyah karbonan. Ini antara ekonomi baru yang akan diceburi oleh kerajaan negeri melalui pelbagai bidang perindustrian. Kita tahu, kalau saya imbas kembali data yang kita ada pada tahun 2021, di mana daripada 90% daripada 14,600 tenaga kerja di Samajaya High Tech adalah anak Sarawak, dan juga di Taman Perindustrian Samaraju Bintulu daripada 78%. Daripada 7,800 orang dalam industri intensif tenaga adalah anak Sarawak. Ini antara bukti bagaimana berjayanya kerajaan negeri dipimpin oleh Gabungan Parti Sarawak memberikan peluang pekerjaan. Dan kali ini yang terbaru, kerajaan negeri telah mengambil alih 5 IPT, iaitu termasuk Curtin University, Swinburne University dan College University ICAT, termasuklah pusat teknikal ataupun Sentek Sarawak, untuk memastikan perkembangan bakat di peringkat luar bandar, dan bandar itu dapat dicapai pada tahap yang maksimum. Dan dalam tempoh 5 tahun juga, kerajaan Sarawak mensasarkan untuk melahirkan seramai 200 graduan daripada industri kesihatan ataupun daripada jurusan kesihatan untuk berkhidmat berbakti dalam industri kesihatan di Bumi Kenyalang ini, kerana nisbah untuk kesihatan di merangkumi 2.8 juta rakyat Sarawak belum lagi memenuhi pencapaian ataupun perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, Haris.
Nuzuluddin, mungkin boleh kongsikan juga perancanganlah hari ini di Sibu itu agak menarik juga pertembungan politiknya, tetapi pada masa sama suara rakyat kita tidak pinggirkan. Mungkin Nuzul boleh kongsikan perancangan untuk liputan hari ini terutama di Sibu, Nuzul? Baiklah, untuk di Sibu pengetahuan semua kita ada 2 parlimen, Parlimen Sibu dan Pilihan Lalang, ada 5 Dewan Undangan Negeri, di bawahnya Dunang Kepulauan Bukit Asik Dudong. Dan antara 5 ini kita akan fokus kepada kawasan di luar bandar kerana selain daripada industri perindustrian perkilangan di Sibu ini juga pelbagai sektor pertanian khususnya dapat dimajukan di kawasan luar bandar, dan kita akan bertemu dengan masyarakat yang mengusahakan ataupun golongan petani yang mengusahakan industri pertanian di luar bandar kerana dalam tempoh yang lalu kerajaan negeri telah menggunakan pelbagai teknologi untuk membantu mereka menjana pendapatan melalui teknologi moden yang diselaraskan dengan industri pertanian, dan kita akan lihat bagaimana implikasi kepada perkara tersebut sekarang ini memberi impak kepada masyarakat khususnya di luar bandar, petani dan juga nelayan. Dan kalau melihat kepada struktur infrastruktur di Bandar Sibu ini juga beberapa isu kita akan utarakan, dan kita akan menemubual beberapa masyarakat untuk bertanya dengan mereka bagaimana usaha kerajaan negeri untuk mengatasi masalah infrastruktur, khasnya isu banjir yang sentiasa ataupun sinonim kepada penduduk di Bandar Sibu ini. Setiap kali hujan melanda berterusan selama beberapa minggu, pasti akan ada beberapa kawasan yang akan dinaiki air. Sebelum ini juga berlaku banjir, tetapi alhamdulillah sewaktu saya membuat liputan ini belum ada sebarang banjir kilat ataupun banjir besar yang berlaku. Tapi itu antara perkara yang kita fokuskan, bagaimana usaha kerajaan untuk memastikan infrastruktur bukan sahaja dari segi pendidikan tetapi infrastruktur asas orang awam di Sibu, Parlimen Sibu dan Parlimen Lanang ini dapat dipenuhi. Kerana kita tahu di sini sahaja ada lebih daripada 100,000 pemilih berdaftar dan 60,000 daripada 100 ini adalah penduduk berbangsa Cina. Ini antara fokus kerana 2 parlimen ini calon mereka adalah berbangsa Cina, bagaimana mereka dapat memenuhi aspirasi dan juga impian hasrat suara rakyat khasnya bangsa Cina di Sibu ini, Haris. Baik, terima kasih Nuzuluddin Abdul Razak, Wakil Esra Awani di Borneo dan juga melaporkan dari Sibu atas laporan ini. Okey, baiklah, bercakap berkenaan dengan pelaburan, sudah tentu saya nak bawakan sedikit data berkenaan dengan pelaburan apa yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum kita meneliti dan juga mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu menarik pelaburan berkualiti ini. Okey, baik. Jika boleh saya fokuskan sedikit dari segi prestasi DIA secara keseluruhannya, kedudukan DIA Malaysia nampaknya berada pada tahap yang baik, menunjukkan peningkatan walaupun kita tahu COVID-19 sedikit sebanyak telah pun menjejaskan prestasi ekonomi terutama dalam konteks pelaburan yang kita bincangkan pada ketika ini. Dengan dari segi kalau kita lihat aliran serta pendapatan menunjukkan kadar yang boleh dikatakan agak matang. Instrumen hutang bagaimanapun nampak negatif di sini iaitu 7.5 bilion, ini keseluruhan untuk tahun 2021 dengan sektor secara keseluruhan ataupun kita nak meneliti secara keseluruhan di sini dari segi perkhidmatan. Baik, antara sektor utama yang kita lihat walaupun terdapat penurunan pada tahun 2021 tetapi dari segi pendapatannya boleh dikatakan agak memberangsangkan. Sektor perkhidmatan sudah tentu menyumbang pendapatan sekitar 20.4 bilion, pembuatan 25.1 bilion, pertanian 4.3 bilion, pelombongan pengkuarian 8.4 bilion manakala pembinaan dengan pendapatan sebanyak 1 bilion. Anda nampak memang alirannya adalah negatif tetapi ini adalah pada tahun 2021. Kita melihat juga pada tahun 2022 laporan bulan ke bulan suku demi suku juga menunjukkan prestasi yang boleh dikatakan agak menggalakkan dan kita mengharapkan KDNK yang akan diumumkan pada Jumaat ini akan memberi satu respon yang cukup baik kepada tahap pemulihan ekonomi Malaysia. Tetapi sumbangan DIA mengikut negara utama, kalau kita lihat aliran utama masuk adalah dari Belanda, Kanada dan juga Indonesia.
manakala pendapatan terutamanya datang daripada Belanda, Singapura dan juga Indonesia. Singapura sekitar 11.4%, sudah tentu Belanda juga 40.3%. Banyak syarikat-syarikat daripada Belanda yang perlu kita teliti dan juga kita perlu fahami. Banyak perkara-perkara perlu kita lihat dalam isu pelaburan ini. Jadi saya nak terus sahaja bersama dengan Dr. Oka Muhammad Fajar Ehsan yang merupakan pensyarah kanan ekonomi politik antarabangsa, Pusat Pengajian Antarabangsa, Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Dr. Fajar, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali, sepanjang penggal yang lalu kita nampak turun naiknya. Sejak daripada pilihan raya umum 2018, banyak usaha-usaha dilakukan dalam menarik pelaburan, tetapi COVID-19 melanda bermula penghujung 2019, 2020, 2021 dan kini kita mula untuk mengejar kembali pelaburan-pelaburan yang mungkin selama ini kita tersisir ataupun terpinggir. Pandangan Dr. Fajar, apa yang boleh kita belajar dalam tempoh satu penggal yang lalu? Okey, terima kasih Ashraf sedia menemu bual saya pada hari ini. Okey, yang pertamanya berkaitan dengan pelaburan langsung asing ataupun yang kita sebut sebagai FDI ya. Ianya merupakan satu bentuk dasar ataupun satu bentuk prinsip dalam perkembangan sosio-ekonomi politik antarabangsa di mana negara saling berhubung dan juga negara saling memberikan pelaburan dengan negara lain khasnya kepada negara membangun. Itu yang wujudlah pada prinsip Washington Consensus pada masa itu. So apa yang kita nampak bahawa trend ini selalunya memang bersifat fluktuatif ataupun tadi Prof dah katakan dia akan menaik, dia akan menurun mengikut kepada perkembangan. Yang pertama perkembangan sosioekonomi politik dalaman negara dulu. Yang kedua adalah didasari oleh perkembangan ekosistem ekonomi politik global. So ada trend peningkatan dan juga ada trend penurunan. Jadi kalau kita tengoklah daripada tahun 2010 ataupun 2009 sebenarnya, kalau saya ambil agak jauh sikit 2009 misalnya, memang terjadi penurunan lah dalam konteks aliran masuk ke dalam ataupun FDI tersebut dalam lebih kurang dalam 5.1 bilion ringgit Malaysia. So itu disebabkan apa? Disebabkan oleh US pada masa itu mengalami krisis sampai mortgage yang kita dah tahu krisis pada masa itu. So impact yang kepada kita, kepada negara-negara membangun. So, sehingga itu paling hari 5.1 bilion. So masuk dalam tahun 2010, 2011, 2012 ada kecenderungan ya menaik menurun. Contoh macam 2010 29.2 misalnya kalau kita tengoklah daripada data statistik. 2011 37.3, 2012 28.5, 2013 hinggalah 2016 yang cukup tinggi pada masa itu masuk kepada ke angka 47 bilion. Dan 2017 mengalami penurunan sedikit 40.4 bilion ringgit dan juga 2018 yang tadi disebutkan kita mendapatkan atau Malaysia mendapatkan 32.6 bilion berbanding tahun sebelumnya 40.4 bilion pada tahun 2017. So 2019 juga ianya mengalami penurunan lagi ya di angka 31.7 ataupun juga 32.4 bilion pada ketika itu, dan juga pada tahun 2020 ini yang mungkin jatuh ke arah 54 sampai 8 ataupun juga 0.8 ataupun sampai juga 68% ya, di mana ianya mencecah hanya 14.6 bilion, terendah kedua sejak 2009 tadi yang 5.1 bilion. So pada tahun 2021 kita nampak memang ada peningkatan ya, di mana kita dah cuba mungkin untuk restore ataupun juga negara-negara cuba untuk mengalihkan aliran modal tersebut ataupun capital dia ke negara-negara berkembang, dan ini mencapai 48.1 bilion. So 2021 ini juga saya katakan cukup tertinggi lah sejak 2016 ya, yang di mana kita melihat sektor-sektor perkhidmatan yang menjadi sektor utama di Malaysia, termasuklah juga sektor-sektor pertanian dan juga pembinaan dan juga manufacturing ataupun kita sebut sektor-sektor pembuatan ya. Tapi kalaupun kita nampak sektor-sektor pelombongan ni ataupun mining kita sebutlah, pelombongan tambang dan segala macam ni tetap memberikan aliran ekonomi yang baik, tetapi ianya bergerak secara perlahan. Mungkin saya tengok trend itu seperti itu. Ya. Dr. Fajar ada menyebut berkenaan dengan dari segi bagaimana impak dalaman, sosiopolitiknya, sosioekonomi masyarakatnya itu, dan juga faktor luaran yang turut mempengaruhi potensi pelaburan dan juga minat pelabur itu. Bagaimana kita ingin memahami kestabilan dalam konteks kestabilan politik secara umumnya itu memberi gambaran kepada keyakinan pelabur. Mungkin doktor boleh jelaskan perkara ini. Ya,
Pertamanya, ketika saya nak melabur ke negara lain, saya kena memastikan iklim ataupun ekosistem tempat saya melabur itu adalah safe ataupun adalah secure ataupun juga aman. Itu yang pertama, selamat. Kita sebut selamat. Okay, so bila adanya ketidakstabilan politik, contohlah ketidakstabilan politik, ketidakstabilan sosial, ada banyak demonstration ke apa segala macam. So itu akan memberikan ancaman kepada pelabur itu sendiri. Itu menjadi hal utama. So itu sebabnya pada dasarnya FDI ni bila kita nak jemput orang masuk ataupun negara-negara lain ataupun private sector nak masuk ke dalam kita kena memastikan bagaimana politik itu stabil dulu. Bagaimana negara boleh mengawal keadaan dalaman dulu. Ketika negara boleh mengawal keadaan dalaman dalam konteks politik sosial dan juga politik, so itu akan memberikan satu kepastian bagi para pelabur ini. Okay, itu contohnya kalau kita tengoklah di Singapura contohnya, salah satu negara yang paling selamatlah kita dalam konteks ekonomi dalam konteks bisnes. So sehingga mereka banyak ataupun nak melabur dan dia juga menjadi paling tertinggi mendapatkan capital inflows daripada negara-negara luar dalam konteks digital industry. So kita nampak bahawa mereka di situ. Itu dulu. Mereka merasa aman di situ. So jika politik tak stabil, keadaan politik tak stabil, sosial tak stabil, demonstration dan segala macam, ini akan memberikan image yang negatif. Okey, image yang negatif ni akan tergambar kepada para pelabur tu sehingga mereka rasa macam betul ke saya nak melabur di situ. Macam tu. So tak ada keterjaminan ataupun tak ada kepastian dan juga jaminan keselamatan tu yang dikhawatirkan oleh para pelabur yang ingin masuk ke dalam satu negara dalam melaburkan wang je lah, capital dan modal dari situ. So, apa yang paling penting, kestabilan politik yang pertama, dan kedua macam mana negara itu boleh mengontrol ataupun mengawal masyarakatnya, sistem masyarakatnya dan juga sistem ekonomi dia untuk lebih menjadi lebih aman lah macam tu, menjadi lebih aman lah bagi mereka untuk masuk ke dalam. Okey. Seperti itu. Ya, Dr. Fajar, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini banyak untuk kita teliti. Pertamanya dari segi bagaimana selepas ini tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh parti-parti politik, termasuklah bagaimana kita nak memastikan bahawa pelaburan itu bukan sekadar pelaburan tetapi berimpak tinggi, melahirkan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti tinggi, melahirkan lebih ramai pakar dan juga perkongsian teknologi. Dan Malaysia memilih. Kita nak berhenti rehat seketika, kita akan bersambung selepas ini. Okey, masih lagi bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Malaysia Memilih, dan tetamu jemputan saya menerusi Google Meet ketika ini Dr. Oka Muhammad Fajar Ehsan, pensyarah kanan ekonomi politik antarabangsa Pusat Pengajian Antarabangsa Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Dr. Fajar, kalau kita meneliti juga untuk menuju ke hadapan dalam konteks Malaysia Memilih ini, pertamanya kita perlu ada benchmark ataupun melihat kepada penanda aras. Apa yang boleh kita belajar daripada negara jiran sebagai contoh? Kalau kita letakkan Singapura, Indonesia, menarik sebenarnya apabila kalau kita lihat pertemuan di antara Bapa Jokowi dan juga Elon Musk sebagai contoh, banyak juga pelaburan-pelaburan berkualiti tinggi yang mula masuk ke Indonesia dengan tujuan melihat kepada pemindahan ibu negaranya ke Kalimantan. Banyak Malaysia perlu belajar dari perkara ini dalam kita menarik pelabur masuk pelaburan berkualiti tinggi. Dr. Fajar mungkin ada pandangan berkenaan perkara ini. Ya, okey. Terima kasih Saudara Ashraf. Okey, kalau kita lihat data memang di kawasan Asia Tenggara ni, memang Singapura paling tinggi lah. Singapura paling tinggi mencapai 90.6 kalau kita hitung dalam konteks bilion US dollar. Yang kedua adalah Indonesia. Okey, 18.31. Yang berikutnya Vietnam, Philippines, diikuti oleh Philippines, Cambodia, ada juga Malaysia, Myanmar dan juga Laos dan juga Brunei dan juga Thailand. So kita nampak bahawa Singapura dan Indonesia sebenarnya mereka bukan tak ada masalah langsung dalam konteks FDI ni. Tetapi yang pertama sekali saya ingin memastikan bahawa ianya berkaitan dengan satu kestabilan politik. Kalau kita tengok di Singapura tu, memang politik dia cukup stabil. Kita terlepas daripada dia nak running the government tu ataupun kerajaan tu dengan cara apa, kita tak tengok dulu dalam ke arah itu. Tetapi apa yang pelabur lihat macam tu, apa yang pelabur lihat adalah something yang stable untuk mereka. So ini yang menjadi alasan kenapa pelabur-pelabur tu nak masuk ke sana. Dan juga yang kedua adalah berkaitan dengan
sumber manusia dia, okey, di mana mereka memiliki pakar-pakar ataupun memiliki pekerja-pekerja yang high skill ataupun memiliki keterampilan lebih. So di sini banyak kita nampak bahawa lebih dari 60% tu pelaburan di Singapura tu fokus kepada digital industry berbanding kepada manufacturing. Kalau manufacturing dia akan ambil ke Vietnam. Okey, Vietnam akan memegang manufacturing lah. Berbanding dengan Indonesia, Indonesia pun tak kepada manufacturing tetapi lebih kepada pertanian, lebih kepada perlombongan, lebih kepada tourism ataupun perkhidmatan dan segala macam. So di sini mereka memiliki niche area masing-masing sebenarnya. Okey, Singapura memiliki niche area masing-masing, Indonesia juga memiliki niche area masing-masing dan juga Vietnam. Okey, so kita nampak situ. Apa yang membuat tertarik misalnya di Singapura walaupun gaji pekerja situ mungkin agak mahal berbanding dengan Indonesia. Yang satu, Indonesia ni gaji mungkin agak sedikit murah bagi kelas-kelas pekerja di sana berbanding dengan Singapura. Tetapi Singapura ni salah satu yang paling penting adalah location dan juga letak strategik dia. Bukan hanya di center di dalam kawasan Asia Tenggara itu juga bagi negara-negara Asia tu, tetapi dia juga memiliki flight ataupun contoh kita sebut direct flight misalnya daripada Changi Airport ke negara-negara lain. So ini yang membuat pelabur-pelabur tu senang ataupun mudah untuk datang. So yang berikutnya adalah transparansi dalam konteks ekosistem ekonomi dan juga perniagaan. Transparansi ni atau kita sebut sebagai keterbukaan dalam konteks ekonomi ni cenderung nampak di Singapura dan juga melihat dalam konteks rendahnya indeks persepsi rasuah di Singapura. So itu yang kita nampak dari konteks pelaburan lah. Pelaburan akan melihat ke arah sana. So apa yang kita nampak bahawa Singapura ni pada tahun 2020 hingga 2021 menduduki tempat keempat kalau kita tengok dalam konteks Asia Pasifik dari segi volume FDI yang masuk yang diikut oleh India, Australia dan juga China. Apa yang paling nampak di situ adalah dalam konteks FDI dalam konteks software ataupun juga perhentian dan juga perkhidmatan IT. Ini yang cukup banyak yang tadi saya katakan, perkhidmatan IT dan juga software, 90 projek ada di sana. Okey, dan berikutnya apa cara lainnya selain mengetengahkan dalam bidang teknologi digital industry itu apa lagi diketengahkan? Adanya cukai yang flat. Okey, ataupun flat rate dalam konteks cukai ataupun tax tu dari pendapatan syarikat. So ini menjadi insentif kepada mereka lah, menjadi insentif kepada pelabur-pelabur tu untuk melabur di Singapura secara umumnya. So kalau kita tengok bahawa dalam konteks Indonesia ni yang paling niche area dia adalah dalam konteks pertanian dan termasuk juga teknologi maklumat ataupun IT dan juga bagi perubatan dan juga kewangan ataupun insurans dan segala macam financial system. So tax dia pun diberikan value added tax exemption dalam konteks ni, pengecualian tu untuk yang pelabur-pelabur yang mungkin mendapatkan keuntungan dan melabur di tempat lain di kawasan Indonesia lain lah. Di kawasan mungkin Sumatera ke, ataupun dia buat di Pulau Jawa, dia buat di Sumatera, dia invest lagi di selatan. So itu ada pengecualian tax. Okey, dan juga rate yang cukup rendah lah, 7 hingga 10% taxnya. So ini yang menjadi destinasi bagi pelabur-pelabur ni untuk mendapatkan insentif seperti itu dan juga untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang cukup murah seperti itu. Okey, kalau kita tengok tadi bandingkan lagi dengan Vietnam. Vietnam ni ada memiliki export oriented strategi ataupun export oriented policy. So bila orang invest di situ, bila negara-negara lain ataupun private sector invest di situ, so itu akan menjadi satu tempat untuk mengekspor ke negara lain. Berbanding dengan Indonesia, jika invest di situ, maka ia akan dijadikan market Indonesia itu sendiri sebagai pengguna ataupun seller di situ. So ini agak berbeza lah. Kita tengok kecenderungan daripada pelabur-pelabur ni. So masing-masing pelabur macam tengok dia punya masyarakat, dia punya rakyat. Tetapi pelabur-pelabur tu tak menjadikan rakyat Singapura sebagai consumer dia, tetapi dia menjadikan Singapura sebagai hub saja. Okey, hub dalam hub untuk melakukan center sebagai hub untuk melakukan aktiviti-aktiviti ekonomi. So di sini masing-masing negara memiliki niche dan juga memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. So sehingga kalau saya lihat Malaysia pun sebenarnya cukup bagus dan bukan lagi cukup bagus, memang bagus. Tetapi macam mana kita nak memastikan ekosistem politik tu dulu. Ekosistem ekonomi kita dah okey. Ekosistem politik tu dulu yang kita kena pastikan. Macam di Indonesia menggunakan sistem presidensial, 5 tahun sekali lah dia akan bertukar presiden tu. Ke Pak Jokowi ke Pak SBY ke Susilo Bambang. So 5 tahun tu pelabur akan melihat bahawa itu cukup untuk dia. Untuk melakukan
pengenalan market dan juga untuk melakukan pengenalan produk dan segala macam, itu lebih kurang cukup lah. Dan nanti akan ada sambung kalau memang dia sambung ke 5 tahun sebelumnya. So kita macam mana kita nak pastikan tu kalau seandainya kerajaan, contohlah kerajaan dalam konteks politik ni sampai masa 5 tahun tu dah ada 3 PM contoh macam tu, ataupun 2 Perdana Menteri ataupun 3 pemimpin dan segala macam. So perubahan kekuasaan ni ataupun perubahan dalam konteks politik, kekuasaan politik ni sangat berpengaruh erat dengan konteks pelabur-pelabur ni. Ya. Okay. Dalam model lain juga kita boleh memiliki membangun hubungan kerjasama, diplomasi ekonomi dengan negara lain. Tapi bila kita jemput masuk ke dalam ataupun Malaysia jemput masuk ke dalam, apa yang kita boleh pastikan bahawa mereka akan merasa selamat dan juga tidak ada perubahan-perubahan yang mungkin akan menjadi beban lah kepada mereka, akan menjadi ancaman. Sebab biasalah dia akan tengok boleh jual tak macam tu lah. Model-model nak untung kan macam tu kan. So apa yang kita boleh, selagi kita memerlukan mereka dalam konteks long term ataupun juga dalam konteks menengah ataupun dalam konteks jangka pendek, so apa yang kita boleh pastikan? Walaupun sebenarnya dalam konteks FDI ni pun menjadi perdebatan juga, sama ada kita perlu ke nak FDI ni terus. Sebenarnya tak terlalu pun macam tu juga. Saya boleh juga mencadangkan kerajaan tu boleh fokus kepada kita punya komoditi dalaman dulu. Kita punya negara dulu, berbanding kita nak bergantung sangat dengan FDI tu dengan FDI pun dengan pelaburan tu langsung asing. So apa yang kita boleh nampak bahawa boleh menjemput pelabur untuk datang, tetapi dalam satu sisi negara perlu memastikan bahawa kita tak terlalu bergantung dengan FDI itu. Dan bila tidak pasti ataupun uncertainty, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh menjaga kita punya ekosistem ekonomi dan juga perniagaan dalaman kita. Tanpa harus bergantung kepada negara-negara luar yang nak melabur di dalam ni. So ini yang perlu kita tengoklah, dan masih lagi menjadi perdebatan panjang macam mana adakah FDI ini memberi impak berkesan kepada masyarakat, adakah ia memberi impak kepada penciptaan lapangan pekerjaan dan macam mana wage ataupun juga salary dia, gaji dia macam mana dia mengikuti standard dan seterusnya. So ini yang perlu dilihatlah. Bukan hanya belajar daripada Singapura, Vietnam dan juga Indonesia, tetapi kena ada satu ideologi sendiri, kena ada posisi sendiri macam mana kita nak dealing dengan ni. Baik. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih. Itu dia pandangan cetusan idea Dr. Oka Muhammad Fajar Ehsan, pensyarah kanan ekonomi politik antarabangsa dari Koalisi Undang-Undang Kerajaan dan Pengayaan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Sudah tentu seperti yang Dr. Fajar katakan, tidak semestinya perlu bergantung kepada FDI. Banyak lagi perkara-perkara usaha yang perlu dilakukan dalam mengukuhkan ekonomi Malaysia, tetapi perkara asasnya adalah kestabilan dari segi politik itu. Banyak juga yang perlu kita belajar dari negara-negara serantau dalam usaha untuk kita memastikan bahawa tahun 2023 yang dijangka terus mencabar ini dapat dilalui menerusi kerajaan yang kukuh serta stabil. Sekian sahaja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Banyak lagi kupasan akan kami bawakan dalam program Malaysia Memilih serta dalam buletin-buletin Awani yang seterusnya. Pastikan terus sahaja bersama dengan Isra Awani, saluran pilihan raya anda. Sekian sahaja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.